Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah berita baru kami terima di mana slot tempahan untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca yang dibuka pada jam 12 tengah hari tadi telah habis dalam tempoh 4 jam sahaja. Sebanyak 268,800 slot tempahan vaksin berkenaan dibuka kepada pusat pemberian vaksin di Kuala Lumpur dan Selangor sahaja serta terhad kepada siapa cepat dia yang dapat. Jadi untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini bersama dengan saya melalui Skype pada ketika ini ialah pakar kesihatan awam iaitu Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid. Assalamualaikum Prof Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami. Reaksi awal Prof dengan reaksi dan juga respon yang diberikan oleh masyarakat untuk menempah slot untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca. Meskipun terdapat sedikit sebanyak kontroversi dan juga kegusaran mengenai vaksin ini, tetapi dengan jumlah yang ada dan juga respon yang diberikan, apa yang kita boleh bincangkan di sini, Prof? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam dan juga selamat petang di sana. Sini masih lagi pagi. Jadi daripada apa yang kita dapat lihat, langkah yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk membuka supaya rakyat datang secara sukarela untuk mendaftar. Ini merupakan satu langkah yang baik dan juga hasil daripada apa yang kita dapat lihat dalam masa 4 jam sudah pun habis slot yang ditempah. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia yakin dengan proses yang kita lakukan untuk memberikan dipukan vaksin tersebut dan ramai yang inginkan supaya mereka mendapatkan perlindungan. Jadi daripada sini kita harus perkemaskan proses untuk memberikan vaksin. Kerana kita lihat bahawa walaupun vaksin ini ada agak kontroversi, tetapi kita sudah pun melakukan yang terbaik. Pakar-pakar kesihatan awam di Malaysia menjalankan pendidikan kesihatan, memberikan maklumat yang vaksin ini adalah selamat. Dan daripada apa yang kita dapat lihat, ini diterima oleh masyarakat. Dan penerimaan ini harus kita kembalikan dengan cara menyediakan proses untuk memberikan vaksin dengan secepat mungkin. Kalau kita lihat sehingga sekarang pun peratusan penduduk yang mendapat vaksin ini masih lagi rendah. Di Selangor sekali saya ingat cuma 2% saja daripada penduduk yang mendapatkan vaksin. Manakala yang paling tinggi mungkin di Putrajaya, tapi di tempat-tempat lain di bawah 10%. Jadi dengan adanya aktiviti membuka peluang untuk rakyat sendiri datang ke hadapan, ini merupakan satu kaedah yang paling cepat untuk kita mencapai tahap liputan yang cepat. Jadi kita harus bersedia supaya pusat-pusat pemberi vaksin ini bersedia untuk memberikan vaksin dengan secepat mungkin dan mengambil peluang kepada reaksi positif yang ditunjukkan oleh ahli masyarakat kita. Prof, kes harian di Malaysia pada ketika ini mencecah 3,000. Itu konsisten sejak beberapa hari lepas walaupun semalam 2,881. Akan tetapi mungkin kalau kita melihat kepada respon yang diberikan kepada vaksin AstraZeneca ini yang habis slot tempahannya dalam masa 4 jam, adakah ianya kerana kegusaran orang ramai kerana kes yang naik ataupun kerana mereka dah tidak sanggup menunggu lagi walaupun sudah lama mendaftar di MySejahtera tapi masih lagi tidak ada satu kata putus bilakah mereka akan mendapat tarikh divaksin dengan dalam program imunisasi COVID-19. Pada pandangan Prof, bagaimana ini memberikan satu implikasi antara satu sama lain dalam situasi ini? Ya. Ada dua kemungkinan yang berlaku di sini. Pertama adalah mungkin seperti mana yang saudara katakan tadi. Masyarakat mungkin khawatir apabila kita lihat bilangan kes meningkat lebih daripada 3,000 dan ada kenyataan daripada Kementerian Kesihatan kalau saya tidak lihat bahawa kalau tidak silap bahawa kesnya mungkin akan meningkat lagi lebih tinggi kalau tidak dilakukan tindakan. Jadi itu mungkin satu faktor. Faktor yang kedua mungkin juga apa yang telah kita maklumat yang kita berikan kepada ahli masyarakat tentang vaksin ini adalah vaksin yang selamat dengan risiko yang teramat rendah untuk mendapat kesan sampingannya. Ini diterima oleh masyarakat. Jadi ada dua kemungkinan perkara ini berlaku dan mungkin perkara yang ketiga adalah disebabkan oleh masyarakat tidak lagi mahu pergi jauh ke arah mengawal wabak ini melalui PKP dan sebagainya. Kerana PKP ini kita tahu bahawa akan menyebabkan kesan ekonomi yang begitu tinggi, kesan sosial yang begitu tinggi. Jadi jelas ahli masyarakat menerima satu daripada kaedah yang efektif untuk mengawal wabak ini adalah dengan cara imunisasi, iaitu memberikan vaksin. Jadi ini harus kita lihat satu yang positif dan insya-Allah kalau kita dapat menyediakan prasarana pemberian vaksin yang kuat
respon dengan cepat, kita akan dapat menyelesaikan masalah ini lebih cepat daripada yang kita jangkakan. Tapi apa yang berlaku pada hari ini juga menolak beberapa perkara. Contohnya ialah seperti kegusaran masyarakat tentang jenis apa vaksin yang akan saya diberikan. Kerana dahulunya diskusi kita mungkin akan cerita sama ada saya dapat Sinovac ataupun dapat Pfizer BioNTech ataupun vaksin-vaksin yang lain. Tetapi hari ini juga masyarakat mahu divaksin, tidak kira apa jenis vaksin, satu perkara. Tetapi dalam masa yang sama, Prof, untuk program imunisasi ada banyak perkara yang perlu ditambah baik. Contohnya, berapa jumlah mereka yang divaksin dalam masa sehari? Kerana dalam fasa kedua ini ada yang mengatakan masalah mereka yang datang ke temujanji yang lambat dan juga jumlah mereka yang divaksin pada satu masa itu juga melambatkan program imunisasi itu sendiri. Jadi bagaimana masyarakat perlu tahu dan juga perlu dididik bahawa benar fasa pertama pendaftaran sudah dilakukan, tetapi untuk pergi ke temu janji dan juga ada beberapa proses yang lain itu perlu difahami dan juga perlu bekerjasama juga kepada pihak kementerian. Ya. Jadi saya rasa ahli masyarakat telah mengorak langkah untuk datang ke hadapan. Datang ke hadapan untuk mendapatkan vaksin. Jadi pada masa sekarang, walaupun kita ada lebih daripada 300 pusat-pusat pemberian vaksin, tetapi kita harus melihat dan mengkaji apakah ke 348 tempat mungkin, adakah tempat yang menyediakan vaksin ini dapat berfungsi dengan sebaik mungkin. Apakah pusat-pusat ini mempunyai jumlah kaki tangan yang mencukupi, jumlah peralatan yang mencukupi dan sebagainya. Ini harus kita lihat. Masalah operasi, ini harus kita lihat dengan jelas. Kemudian app yang digunakan untuk mendaftar itu mesti ada staf yang menjaganya dan juga memberikan respon apabila ahli masyarakat bertanyakan soalan dan sebagainya. Jangan apabila mereka bertanyakan soalan tidak ada yang memberikan jawapan. Ini akan menimbulkan reaksi negatif daripada ahli masyarakat. Ingat ahli masyarakat kita mempunyai demand yang tinggi pada masa sekarang dan ini harus kita kembalikan kepada ahli masyarakat dengan memberikan perkhidmatan yang lebih berkesan dan juga perkhidmatan yang lebih efektif dan efisien kepada ahli masyarakat. Ini bukan perkara mudah. Kita tahu bahawa proses memberikan vaksin ini merupakan satu proses yang kompleks dan juga staf yang melakukan pemberian vaksin ini harus dilatih dan peralatan-peralatan yang untuk melakukan storage dan sebagainya disediakan. Jadi ini harus diperkemaskan dan mesti ada kolaborasi yang baik di antara kaki tangan yang terlibat daripada kementerian yang terlibat, bukan Kementerian Kesihatan saja, tapi bersama dengan kementerian lain yang juga memberikan dan terlibat dalam pemberian vaksin ini. Prof, soalan terakhir daripada saya, luar daripada perbincangan mengenai vaksin AstraZeneca ini, mungkin perbualan di kalangan masyarakat pada hari ini adalah adakah PKP akan dilaksanakan ketika kes memuncak pada ketika ini? Apakah reaksi ataupun impaknya sekiranya PKP dilaksanakan ketika Hari Raya Aidilfitri berbaki 2 minggu lagi, akan tetapi kes masih lagi meningkat? Pada pandangan Prof, bagaimana kita melihat penilaian pelaksanaan PKP sekiranya ada? Ya. Seperti mana pendapat saya pada masa yang lepas, saya mengharapkan bahawa PKP yang dicadangkan itu kalau boleh kita elakkan sebaik mungkin kerana kesan ekonomi, kesan sosial terlalu tinggi. Kita harus cari cara yang lain untuk menangani masalah ini dan bukan secara PKP, dan saya rasa kalau kita laksanakan juga PKP, maka ini akan memberikan reaksi yang negatif, rakyat akan marah dan juga kita harus mencuba kaedah yang lain. Seboleh-bolehnya elakkanlah daripada melakukan PKP secara keseluruhan, tetapi lakukanlah PKP secara mikro dan juga tertumpu kepada kawasan-kawasan yang mempunyai kes yang luar biasa, tapi tidak menjalankan PKP secara generik yang akan memberikan kesan begitu negatif sekali kepada ahli masyarakat. Jadi kita harus melihat ini dan melakukan aktiviti-aktiviti lain daripada PKP dengan lebih baik lagi dan memantapkan aktiviti-aktiviti lain. Okey, terima kasih banyak Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Terima kasih berlintas langsung bersama kami dari Kuwait tetapi meneliti dan juga melihat kepada perkembangan semasa yang berlaku di tanah air.